Saya bagi efek salah satu dia dan juga menjawab isu yang diviralkan oleh orang yang tidak faham, iaitu bukan video sebenarnya, dia adalah live di mana saya memimpin zikir dan saya memang menjadi salah seorang pemimpin yang diberi ijazah secara sah untuk memimpin khatam khawajakan, iaitu zikir daripada tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang memang muktabarah. Maka di dalam zikir itu panjang, dia adalah setengah jam lebih, 45 minit kalau khatam khawajakan. Khatam khawajakan dimulakan dengan salawat, dimulakan dengan bacaan Fatihah, bacaan Qul Huwallah dan lain-lain yang panjang, barulah masuk pada keadaan zikir dimulai dengan La ilaha illallah. Setelah La ilaha illallah barulah zikir isim mufrad Allah Allah Allah, dan yang ketiga iaitu zikir huwiyah atau kita panggil dengan zikir hu, dan yang selanjutnya adalah zikir haq, dan iaitu terakhir adalah hai. Ini adalah kalimat atau nama-nama Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi orang yang tak faham, terutama di kalangan Wahabi, maka dia anggap tengok macam pelik, lepas tu make fun of it. It's okay, no problem kalau kepada saya. Tapi kita kena ingat siapa yang melegitimasi zikir tersebut. Ini saya nukil, boleh lihat dalam slide tersebut. Iaitu pertama, fatwa Syekh Abdul Halim Mahmud, iaitu salah seorang Syekhul Azhar di Universiti Al-Azhar Al-Syarif, iaitu ammal muta'abbidu, orang yang beribadah, alladhi yuraddidu, yang mengulang-ulang lafaz yang kedua hu, fataswiru halihi ala ma yanbaghi ay yakuna hu annahu yuqaddiru 'azamatallah wa jalalah wa yaqifu mawqifal mustash'ir ar-rahbah minhu subhanah fala yajra'u 'ala nuki bismihi wa innama yu'abbiru anhu bil lafzi hu aw bid dhamir alladhi yushiru wa la yusarrih. Jadi keadaan tersebut apabila melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala, dia sampai dalam keadaan nak sebut nama Allah pun dia dah segan dah, dan dia hanya boleh menyebut kalimat hu, yang mana hu tersebut adalah domir yang isyarah dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang maklum, bukan hanya satu tarekah, tapi banyak tarekah yang mengamalkan zikir ini. Jadi hanya kerana kita tak pernah ikut majlis zikir, kita tengok video foto sekejap, lepas tu you make fun of it, it's okay. It's up to you, kan? It's between you and God and the person that you make fun of it. But saya just nak remind, ini fatwa ulama, ini ilmiah. Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam kitab Madkhal ila Tasawuf Islami, Adz-Dzikru bil-lafzi hu wa minal masail allati tatafarra'u an qadiyati dzikri inda sadati sufiyah wa hasala bisababiha al-inkar min ba'dil mukhalifina adz-dzikra bil-lafzi hu. Jadi dia tahu ini adalah memang qadiyah terkenal di kalangan golongan sufi, dan sebab itu banyak yang menentang. Wa hadza dzikru huwa minal azkaril mu'tamadah. Jadi ini zikir yang memang menjadi muktamad di kalangan sada sufiyah ala ikhtilafi turukihim wa madarisihim, sesuai dengan perbezaan tarekat-tarekat dan madrasah mereka. Wa huwa minal asma'is sab'ah al-usul, dia termasuk nama-nama 7 yang menjadi usul. Wa lafdhuhu ila anqal, wa lafdhuhu lafadhu atau huwa, yang mana dia adalah domir anhu jalla jalaluh, wa qad warada fil Qur'anil Karim wa sunnah, dia telah disabitkan dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau tak percaya lagi itu ustaz, itu Al-Azhar zaman sekarang, bukan zaman dulu. Boleh ulama Al-Azhar, orang doktor lulusan Al-Azhar, degree kat Al-Azhar pun boleh mengingkar perkara ni. Ini saya pelik sekali. Tak boleh faham ke benda ni? Boleh baca dalam Fakhruddin Ar-Razi, dalam Tafsir Ar-Razi. Ini ada dalam Syamilah kalau tak mampu nak beli kitab tersebut. Asraru minat tasawuf fil lafzi hu. Apa dia sebut? Wa'lam, sesungguhnya lafaz hu itu adalah ada asrar baginya yang ajibah dan ahwal, keadaan yang sangat tinggi. Ini boleh bacalah panjang, waktu dah nak habis dah. Ini boleh baca dalam Fakhruddin Ar-Razi, dalam Tafsir Ar-Razi. Dia sebut rahsia-rahsia mengapa ada menggunakan zikir hu ketika berzikir. Lalu kalau tak terima, kerana apa? Kita nak daripada ulama fuqaha yang cakap, ustaz, sekarang ni fuqaha lawan ahli sufi. Saya kata tak. Ulama dulu dia gabungkan 3. Dari mula saya dah jumpa dah Imam Izzuddin Abdul Salam, Imam As-Subki, Imam As-Subki Kabir wa As-Subki Saghir, bapa dan anak, Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, semua menggabungkan 3, iaitu akidah Asy'ariyah, fikih Syafi'i, tasawuf. Kalau Imam Subki dan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tasawuf tarekat Syadziliyah. Ada yang Naqsyabandiyah, ada yang Ba'alawiyah, ada yang Ahmadiyah yang ada di Negeri Sembilan misalnya, dan banyak tarekat-tarekat yang lain.
Saya bagi contoh yang mudah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apa dia kata? Boleh rujuk dekat dalam slide tersebut, iaitu Al-Ismu Al-A'zam, hu. Lafaz Ismul A'zam ini termasuk adalah hu. Naqalahu Al-Fakhru Ar-Razi an ba'di ahli Al-Kashfi, iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menukilkannya daripada setengah ahli kasyaf. Wahtajja lahu bi anna man arada an yu'abbira an kalamin mu'azzamin bi hadratihi lam yakul lahu anta kulta kadza wa inna ma yakul hu yakullu ta'adduban ma'ahu. Ila akhir, maksud dia apa? Iaitu menurut ahli kasyaf, Imam Fakhruddin Ar-Razi berhujah dengannya bahawa sesungguhnya orang yang ingin mengibaratkan terhadap ucapan yang orang yang diagungkan di depannya, kita tak kata anta kulta, engkau tak, engkau berkata, engkau tidak, tapi dikembalikan kepada hu, iaitu rujuk kepada Allah SWT. Bila kita berzikir, kita tak kata anta, kita zikir hu. Boleh faham? Itu kenapa ada zikir hu. Terjadi hu ini termasuk Ismul A'zam. Kalau boleh rujuk dalam kitab Hasya As-Sabban, kalau kami di pondok dulu ngaji Alfiyah bin Malik ni, ada syarah nama dia Hasya As-Sabban. Dalam Hasya As-Sabban tu dia dah sebut dah hu termasuk Ismil A'zam. Jadi salah satu adalah al-asma yang diagungkan. Jadi lalu dalil-dalil zikir itu boleh rujuk dalam ayat Al-Quran. Dan inilah saya kata, kalau susah sangat, beli buku ni kat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, dah cetak dah buku ni, disediakan semua dalil-dalil dia kat dalam ni. Dalam ni kita boleh tengok wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa hu. Ini huwar rahmanur rahim dan lain-lain, kul huwallahu ahad dan lain-lain. Lalu zikir hu pula, ini di sisi ulama tasawuf macam mana? Boleh kita rujuk Imam Al-Qushairi dalam kitab Lataiful Isyarat dia, fa ma'na huwa ay alladhi sa'altum anhu huwallah. Lalu contoh lain iaitu Ibnu Athaillah Sakandari, wa ila ismin mutmarin yubayyinuhu ma ba'dahu inda ahli zahir li ihtiyajihi ila silatin ila akhirih. Ini boleh dirujuk dalam kitab Ibnu Athaillah. Contoh lain adalah Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, adik kepada Imam Ghazali, meninggal tahun 520. Jadi kalau nak sesatkan, nak sesatkan, kalau yang Wahabi tu kita tak payah cakap apalah, kita cakap macam mana pun dia takkan terima. Macam saya kata, bagilah dalil sepenuh apa pun, sampai sekarang masih duk ulang balik kulu bidatin dolalah. Itu je kerja dia orang. Dalil dia tak hafal yang lain, hafal kulu bidatin dolalah je. Cuba boleh buka ni, yang saya nak kata ni, yang mengaku Asy'ariyah, mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, mengaku mazhab Syafi'i, tapi nak kata tasawuf tarekat ni sesat. Ini yang saya nak sebutkan ni. So boleh rujuk dalam kitab At-Tajrid fi Kalimati Tauhid Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, i'lam anna salika lahu thalathatu manazil, fal manzilul awwal alamul fana, wal manzilus tsani alamul jazbah, wa manzilus salis alamul qabdah. Fa idza kunta fi alamil fana fawadhib, engkau bermuadzabahlah ala qauli la ilaha illallah. Wa idza kunta fi alamil jazbah fawadhib ala qauli la Allah Allah Allah. Wa idza kunta fi alamil qabdah fawadhib ala qauli hu. Ni dia sebut ni, bukan saya sebut. Maksud dia apa? Derajat orang menuntut dalam ilmu tarekah ni ada 3. Dia ada bahagian yang pertama alam fana, bahagian kedua alam jazbah, bahagian ketiga alamul qabdah. Kalau fana, muadzabah engkau adalah la ilaha illallah. Kalau engkau dalam alam jazbah, maka muadzabah engkau Allah Allah Allah. Tapi bila dalam alam qabdah, maka muadzabah engkau adalah hu. Dari situlah zikir tarekah Naqsyabandiyah yang ada dalam kitab Tanwirul Qulub dan juga kitab-kitab yang lain, dia mulakan miftah dengan la ilaha illallah, diteruskan dengan Allah Allah Allah, lalu baru hu, dan ditambahkan dengan nama-nama Allah yang lain. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu ada pula isu, ni ada yang aku Asy'ariyah pula tapi ghulwu, dan dia nak attack tu, dia join sebulu dengan Wahabi sekali. Ni yang susah ni. Tapi dia duk kafirkan Wahabi, itu susah juga. Dia ngaku dia kafirkan Wahabi, tapi bila dia nak lawan musuh dia boleh join dengan Wahabi sekali. Iaitu isu zikir yang kedua. Dan ini tidak ada dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ini adalah ada dalam tarekat Syadziliyah. Dan saya bukan tarekat Syadziliyah, maka saya tak amalkanlah zikir ni, nak khabar awal-awal. Tapi perlu dijelaskan, sebab sampai sekarang orang masih banyak tak jelas. Iaitu golongan yang dipanggil dengan Al-Ahbash, iaitu pengikut kepada Abdullah Al-Harari Al-Habsyi. Kerana apa? Abdullah Harari dia menganggap bahawa orang yang berzikir ini sesat lagi menyesatkan. Bahkan murid dia yang dekat Lubnan tu ada keluarkan video baru-baru ni, atau dah lama atau baru sampai kepada saya, menganggap bahawa orang yang berzikir ni sebab dia rasa Allah tu hulul pada dia. Itu adalah fitnah yang besar.
Saya nak kata ini datang daripada fatwa Syekh Abdul Halim Mahmud. Boleh rujuk dalam kitab fatwa dia juz 1 331. Wal muta'abbidu imma yuraddidu lafzal awwal bi'tibari mu'abbiran anin nadami wal huzni ila akhirih. Maksud dia apa? Menurut Abdul Halim Mahmud, dalam tarekat Syadziliyah apabila berzikir dengan itu sebenarnya suatu takbir atas nadam dan huzn pada apa yang terjadi pada dia. Wa huwa fi asna'i hadzat tirdad mutadzakkirun lillah. Bila dia sebut itu adalah suatu perkara yang membuatkan dia ingat terhadap Allah. Khaifun minhu mustaghisun bi rahmatihi. Ini disebut ni. Wa hadhil halatu allati yajtami'u fiha at-ta'awwuh. Keadaan inilah yang terkumpul pada orang yang melakukan ta'awwuh ma'at tadhakkurillah innama hiya naw'un minat taubat wa hiya ala hadzal wad'i dzikrun. Maka dalam jenis atau dengan keadaan seperti ini dia adalah zikir. Fama adzikru illa tadhakkur wa huwa hasilun fi hadhil halati wa hadhil halatu la yanbaghi li insanin ay yaqula anha innaha muharramah. Maka dalam keadaan ini tak bolehlah, tak sepatutnya bagi seseorang untuk kata bahawa ia diharamkan. Ini adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Nak sesatkan, nak kafirkan Syekh Abdul Halim Mahmud. Yang kedua, dia nukilkan ustaz yang kata zikir tu datang daripada hadis yang ditemukan dalam Jami'us Shaghir. Hadis itu hadis palsu kerana bukan termasuk nama-nama Allah. Yang kata itu adalah nama Allah dalam hadis itu adalah hadis palsu. Ada dia nukilkan seperti itu. Dia keluar dalam video nak hentam saya lah. Nak saya kata nak khabar. Pertama, dia nukil, dia sendiri nukil. Dia kata Sayyid Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari memaudukkan hadis tersebut. Ni saya kata ini masalah puak Ahbash ni. Nak khabar betul-betul. Ahbash, kalau baca kitab tu jangan baca satu, jangan baca yang tok guru kau ajar sahaja dah terima bulat-bulat. Kena baca semua. Betul ke Ahmad Humari kata macam tu? Ni sama kes tentang isu Nur Muhammad. Mati-mati ambil satu kitab Al-Ahair tentang palsunya hadis Nur Muhammad, tentang hadis Jabir. Tapi dia tak tahu Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari menerima konsep Nur Muhammad dengan hadis dan dalil yang lain. Maka dalam contoh ini Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari dia karang kitab lagi satu tentang Al-Hanin bi Wad'il Hadisil Anin. Jadi ini kitab ni dia nak terangkan hadis yang dia kata dalam Jami' Shaghir itu memang hadis maudhu'. Tapi menariknya dia nukil dalam kitab tersebut, dia sebut hujah dia apa? Dia kata dia kembali kepada amalan Ja'far As-Sadiq yang mana berambil daripada firman Allah SWT, inna Ibrahima la'awwahun halim wa ta'awwuh wa qawlur rajul awwah bitasydidil wawi wa sukuniha fa wasfullahi ta'ala Ibrahima sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam fi ma'radil madhi bi annahu kana kathirat ta'awwuh, kerana Ibrahim kathirat ta'awwuh. Qala al-mufassirun minas salafis salih fi ma'na al-ayat inna Ibrahima la'awwahun halim innahu kana kathirat dzikri wa abbara ba'duhum bi annahu kana yukthiru ad-du'a fadalla ala anna ta'awuha min asma'illahi ta'ala li anna dzikra wa du'a la yakunani illa bi asma'illahi ta'ala. Ini hujah dia yang pertama. Dia menerangkan tentang pendapat Ja'far As-Sadiq yang menamakan atau menjadikan ia bahagian daripada as-siddiq, daripada zikir. Dah 5 minit dah. Patutnya bagi saya lagi. Tak apa. Jadi dia kata berarti ini sumber dia datang daripada ayat tersebut. Lalu dia dijelaskan lagi, Imam Ahmad menjelaskan beberapa dalil kenapa dalam tarekat Syadziliyah mengamalkan zikir tersebut. Dia kata mengambil daripada hadis Nabi SAW, anna Nabi SAW qala li rajulin yuqalu lahu dhu bijadain innahu awwah wa dzalika annahu rajulun kana idza dzukirallahu ta'ala fil Quran rafa'a sautahu bid-du'a. Iaitu bila ada orang sahabat bernama Zulbijadain ni, bila dia adalah seorang awah. Kenapa? Setiap kali disebutkan nama Allah di dalam Al-Quran, dia akan mengangkat suaranya sambil berdoa. Lalu dinukilkan juga daripada Asyar Imam Ibn Ishaq oleh Imam Ibn Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li dzil bijadain tadi ilzam babi falazima babahu wa kana yarfa sautahu bidzikri faqala Umar amra'in huwa qala bal huwa ahadul awahin, malah dia adalah seorang awahin.
Dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam dafana mayyitan faqala rahimakallahu innaka kunta ala awahan. Sesungguhnya Nabi SAW ketika mana membunyikan satu mayat, iaitu Zulbijadain tadi, baginda berkata, semoga Allah merahmatimu, sungguhnya engkau adalah al-awwah, orang yang banyak menyebut tersebut. Dari sinilah Sidi Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, ini saya petik terus daripada kitabnya, ini boleh buka dalam kitab tersebut, apa dia jawab. Fahadhil ahadisus sahihah fiha madhun lita'awuh. Hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalamnya adalah pujian bagi orang yang banyak berzikir wa annahu zikrun lillah. Sesungguhnya perkara tersebut, ta'awuh ini adalah zikrun lillah, suatu penyebutan untuk mengingat Allah SWT. Fala yab'udu, maka tidak jauhlah ayyakuna Ja'far As-Sadiq akhadha dzalika minha, maka tak jauhlah Ja'far Shadiq ini mengambil perkara tersebut darinya, wa minal ayatil karimah, daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'adzalika fala yuqalu anna li atharihi hukmar rafi', maka tidak dikatakan, oleh sebab itu tidak dikatakan bagi atharnya ada hukum rafa', kama huwa zahir, seperti apa yang zahir, wallahu ta'ala a'lam. Summa fil ayati wal ahadis sahihah, lalu di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih yang telah disebutkan, ma yughni anil ihtijaj bil hadisil batil al mawdu', cukup dah nak pakai tanpa kita pakai, tak payah nak pakai hadis yang maudhu' di dalam kitab Jami'us Saghir yang kata Allah adalah nama daripada nama-nama Allah. Cukup dah, tak payah pakai itu, kita boleh pakai hadis-hadis yang sahih ni. Fa innaha sarihatun fi anna kerana hadis-hadis yang sahih yang telah dipaparkan dalam kitab Al-Hanin tersebut, gambar dekat sebelah kanan tu, boleh download dekat dalam Google. Dia kata apa? Fi anna du'aun, dia adalah sebuah doa, wa zikrun, dan zikir lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Man yadhkuru biha, barang siapa yang berzikir dengannya, wa huwa ma yaf'aluhu sufiyah, iaitu seperti apa yang dilakukan oleh para sufi, fa huwa dalilun qati'un, ini adalah dalil yang jelas, yang qati' lahum, bagi mereka, ala zalika, pada perkara tersebut, wa ala raf'i sauti bihi aidan, dan untuk mengangkatkan suara dengannya juga. Wa man ankara alaihim zalika fali jahlihi bihadhil ahadis, barang siapa yang mengingkari kepada mereka dalam hal ini adalah kerana kejahilan dia terhadap hadis-hadis tersebut. Walhamdulillah. Dan ini adalah kata-kata tersebut. Dan kalau apa kaitannya zikir tadi dengan wajib, tuan-tuan dan puan-puan, ni saya nak tutup dah moderator, sabar sekejap. Iaitu apabila kita berzikir Allah dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan satu, bukan 10, bukan 20, beratus-ratus, tuan-tuan. Lepas habis beratus, Allah beratus-ratus. Yang ketiga, dia sampai kepada hu tersebut terjadi wajib. Dan ini boleh terjadi. Kenapa boleh terjadi? Boleh rujuk Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin. Apa dia kata? Syahdan bermula segala adab zikir yang tersebut itu, iaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiarnya. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, maka iaitu tiada lazim baginya segala adab ini. Dan hanya senya adab mereka itu taslim, serahkan diri bagi warid, apa yang wajib terjadi pada dia. Warid tu benda yang berlaku pada dia lah, yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu, serta hudur hati semata-mata kepada Allah SWT. Dan terkadang berlaku atas lidahnya itu Allah, 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 hanya zikir Allah, 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 atau hu, atau la, atau a, atau atau ha, atau hi, atau suara dengan tiada huruf, atau gementar, mengantar dan ila akhiri. Boleh nampak ini. So ini adalah dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. So if you want to make fun of it, you make fun dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, bukan dengan saya. So kena faham perkara ini. Dan rujukan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini bukan bersendirian. Beliau menukil daripada kitab guru beliau, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qarshi As-Samman, iaitu salah seorang ulama besar dalam tarekat Khalwatiyah, iaitu Syekh Zahid Al-Kausari, termasuk orang bertarekah dengan tarekat Khalwatiyah. Syekh Zahid Kausari, ulama besar daripada Istanbul, daripada Ottoman Empire yang nanti tinggal di Mesir.
Ni dia sebut ini boleh rujuk. Yang tak tahu bahasa Arab boleh baca yang tadi tu, yang Syekh Abdul Somad sebut. Kalau yang tahu bahasa Arab boleh rujuk dekat sini apa dia sebut, iaitu disebut di sini amma maslubul ikhtiyar, orang yang ditarik ikhtiar dia. Baik tak sedarlah fahuwa ma'amma yaridu alaihi minal adhkari wal asrar faqad yajri ala lisanihi Allah 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 au hu au la 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 au a au ah au ha au hi au sautun bi ghairi harfin. Ni fa au sautun bi ghairi harfin. Jadi ini adalah sumber yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman sendiri. So kalau kita nak kritik lebih-lebih ni, kita kena sedar kita akan kritik siapa. Paling tidak kalau tidak setuju, maka jangan sampai menyesatkan orang lain. Itu yang pertama. Dan adab yang kedua, kita tahu dan kita dah sebut dalam SOP zikir di dalam ilmu tariqah. Di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada jilsah turuk sufiah, dan dia dah ingatkan. Contoh dia nak buat khatam khawajakan. Boleh tak kita khatam khawajakan, kita buat ramai-ramai, terima siapa saja masuk? Tak boleh. Dia orang yang dah ada izin, orang yang dah diizinkan untuk mengikutinya baru boleh ikut. Boleh tak hari ini saya tiba-tiba lah rasa nak buat zikir baru? Boleh tak? Dah kalau dia ilmu tak ada, baca kitab tak kerti, boleh tak dia buat? Tak boleh lah. So dia kena ada parameter, dia ada SOP tertentu dan perlu dijaga, tuan-tuan dan puan-puan. Dan disebab itulah kita ada enakmen tarikat di Negeri Sembilan ini, untuk memastikan setiap amalan tariqah ini adalah amalan yang disahihkan. Tak semua orang boleh jadi mursyid. Ada syarat-syarat dia, ada suhbah yang dia kena ambil, ada tarikat yang dia kena dapatkan. Orang yang tak ada mursyid, boleh ke dia cakap tentang tasawuf? Kena ambil. Ada tarekat yang dia kena dapatkan. Orang yang tak ada mursyid, boleh ke dia cakap tentang tasawuf? Tengok ilmu dia dulu. Ini semua ada parameter dia, bukan tak ada parameter. Tiba-tiba orang datang tak faham, potong-potong video, sebar-sebarkan, buruk-burukkan orang, terserahlah hatta bainaka wa bainallah wa baina sahibil jasad. Terangan itu antara engkau dengan yang si batang tubuh, dan antara Allah SWT. Kita tak nak masuk campur. Jadi mungkin sekian saja daripada saya untuk penjelasan isu-isu ini. InsyaAllah nanti kita sambung pada Q&A. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.